Assalamualaikum, salam sejahtera, salam PKP, salam BDR untuk rakan semua. Okey, kita jaga kita dan kita pasti menang. Rakan-rakan semua, big idea berkaitan dengan perkongsian saya pada hari ini adalah pelaksanaan pentaksiran tingkatan 3 bagi sesi 2020 dan kenaikan murid tersebut ke tingkatan 4 bagi sesi 2021. Okey, dasar warsa mengetahui bahawa kerajaan Malaysia telah mengumumkan PKP pada 18 Mac 2020 yang lalu akibat daripada peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara. Dan rentetan daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan penangguhan pentaksiran tingkatan 3 bagi murid tingkatan 3 sesi 2020 dan akibat daripada itu, terdapat beberapa perkara turut terjejas di peringkat sekolah, terutamanya dalam pelaksanaan peperiksaan dalaman seperti peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun ke atas murid tingkatan 3 bagi sesi 2020. Hal ini menyebabkan pihak sekolah mengalami sedikit kesulitan bagaimana untuk mentaksir dan menilai sejauh mana kefahaman dan perkembangan pembelajaran murid tingkatan 3 2020 itu. Oleh itu, rakan-rakan semua, dalam perkongsian kali ini saya akan membuat sedikit perkongsian, satu panduan apakah kaedah dan kriteria yang boleh digunakan untuk memilih untuk pemilihan murid tingkatan 3 sesi 2020 yang agak terkesan untuk naik ke tingkatan 4 bagi sesi 2021 dan mengikuti pakej-pakej yang ditawarkan oleh pihak sekolah masing-masing. Dan perkongsian saya pada kali ini adalah zoom ataupun fokus kepada pemilihan murid ke tingkatan 4 untuk pakej aliran STEM A dan B. So stay tuned with me until the end of this session. See you. Okey, slide yang ditunjukkan adalah satu punca kuasa pelaksanaan pakej-pakej di dalam KSSM, termasuklah pelaksanaan pakej aliran STEM, dan surat ini dikeluarkan oleh KPPM yang bertarikh 14 November 2019, merupakan satu surat berkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 6 tahun 2019 yang menyatakan bahawa pelaksanaan KSSM bagi menengah atas dan pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020, dan surat ini juga menjadi punca kuasa kepada pelaksanaan pakej-pakej aliran STEM bagi murid tingkatan 4 sesi 2021 ini. Seterusnya, slide ini menunjukkan panduan pelaksanaan pakej mata pelajaran menengah atas mulai tahun 2020. Okey, pemilihan gabungan mata pelajaran elektif menengah atas adalah berdasarkan pakej yang mempunyai nilai tambah kepada murid. Dan kita beranggapan bahawa pakej-pakej aliran STEM yang telah disusun atur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini akan mampu memberi nilai tambah kepada murid-murid aliran STEM selepas menduduki pendidikan peringkat sekondari. Dan pakej ini juga dibina adalah untuk merangsang murid-murid sekondari untuk menyambung pengajian ke peringkat tertiary seperti universiti, program matrikulasi, tingkatan 6, politek, college community dan mana-mana institusi lepasan menengah yang lain. Di samping itu, pakej ini juga diharap dapat mengambil kira keperluan badan profesional serta laluan bidang kerjaya yang diminati murid. Untuk makluman kita semua, tidak semua murid-murid di dalam aliran pakej STEM ini akan masuk ke dalam peringkat tertiary. Oleh itu, pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari sewaktu mengikuti aliran STEM di peringkat sekolah ini akan menjadi nilai tambah kepada murid-murid tersebut untuk menceburi bidang kerjaya masing-masing di luar sana nanti. Berikut merupakan satu lagi punca kuasa terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu satu surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2021 bertarikh 21 Januari 2021, dan surat siaran ini menjelaskan kepada kita kriteria pemilihan pakej STEM bagi tingkatan 4 sesi persekolahan tahun 2021 dan hasil daripada mesyuarat profesional KPM bilangan 2 tahun 2021 yang bertarikh 19 Januari 2021, terdapat beberapa kriteria pemilihan pakej STEM tingkatan 4 bagi sesi perkongsian 2021, dan ia terdiri daripada pertama ialah kecenderungan dan minat murid itu sendiri terhadap pakej STEM. Kedua ialah pelaporan pentaksiran psikometrik PPSI tingkatan 3 tahun 2020 yang akan diurus oleh unit bimbingan dan kaunseling. Ketiga, pencapaian akademik bagi mata pelajaran sains matematik semasa peperiksaan akhir tahun tingkatan 1 tahun 2018.
peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 tahun 2019 dan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3 bagi tahun 2020 atau mana-mana kombinasi yang dianggap bersesuaian dengan latar belakang sekolah. Keempat, tahap penguasaan murid bagi mata pelajaran sains dan matematik di dalam PBD tingkatan 3 tahun 2020 dan terakhir sekali pertimbangan profesional guru berdasarkan maklumat kecenderungan minat dan kebolehan murid, terutamanya bagi kes-kes rayuan murid yang ingin memasuki STEM. Dan surat siaran ini perlulah dibaca bersama-sama surat berkeliling ikhtisas yang telah pun saya jelaskan sebelum ini, iaitu SPI KPM bilangan 6 tahun 2019. Okey, berikut merupakan slide menunjukkan kriteria pemilihan murid aliran STEM bagi pakej A dan B tingkatan 4 tahun 2021 dan rakan guru juga boleh menggunakan kriteria ini untuk memilih murid-murid untuk masuk ke aliran pakej-pakej yang lain ditawarkan oleh pihak sekolah masing-masing. Dan sebelum saya go further, terlebih dahulu saya juga suka untuk mencadangkan supaya pihak sekolah menubuhkan satu jawatan kuasa pemilihan murid ke tingkatan 4 ini bagi sesi tahun 2021 terlebih dahulu agar lebih jelas apakah kriteria yang diperlukan agar murid dapat ditawarkan mengikut pakej-pakej itu berdasarkan kekuatan masing-masing. Okey, di dalam slide ini saya akan berkongsi terdapat 4 kriteria pemilihan murid aliran STEM dan di dalam kriteria ini juga saya cuba mencadangkan supaya jawatan kuasa pemilihan murid tingkatan 4 itu adalah terdiri daripada penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan M, di mana di bawah penolong kanan pentadbiran akan dibantu oleh ketua-ketua bidang yang terdiri daripada ketua bidang sains maths, ketua bidang sains sosial, ketua bidang Voltek dan juga setiausaha peperiksaan, manakala di bawah PKM terdiri daripada unit bimbingan kaunseling yang akan membantu beberapa data yang diperlukan untuk pemilihan murid untuk masuk ke dalam pakej masing-masing. Okey, untuk kriteria yang pertama, data yang digunakan ialah data peperiksaan dan kita mengetahui bahawa peperiksaan dan pentaksiran agak terkesan dilaksanakan pada sesi 2020 ke atas murid tingkatan 3. Oleh itu terdapat beberapa cadangan pemberat untuk digunakan dalam pemilihan murid masuk ke dalam pakej STEM ini. Cadangan yang pertama ialah cadangan A, iaitu data peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 sesi 2019 dengan wajaran 60 ataupun ujian March or peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3 sesi 2020 dengan wajaran 40, jumlah wajaran 100% bagi cadangan A. Untuk cadangan B, data peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 untuk sesi 2019 dengan wajaran 60%, ujian March wajaran 20% dan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3 2020 dengan wajaran 20%. Dan cadangan yang ketiga, cadangan C, data peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 sesi 2019 dengan wajaran 80% dan ujian March ujian 1 dengan wajaran 20%, jumlah wajaran 100% untuk cadangan C. Okey, kita masuk ke kriteria yang kedua iaitu data pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Okey, murid-murid untuk masuk ke aliran STEM ini bolehlah masuk berdasarkan kriteria tahap penguasaan sekurang-kurangnya TP4. Itu yang terdiri daripada TP4, TP5 dan TP6 bagi mata pelajaran sains dan matematik. Okey, untuk kriteria pertama dan kedua, data peperiksaan dan data PBD ini akan dikelola ataupun diurus oleh penolong kanan pentadbiran bersama dengan jawatan kuasanya. Manakala di dalam kriteria ketiga iaitu data inventory, ini akan dikelola oleh PKM dan dibantu oleh unit bimbingan dan kaunseling kerana di dalam data inventory perlu mempertimbangkan beberapa data inventory termasuklah inventory minat kerjaya IMK dan juga inventory kecerdasan pelbagai IKP. So di dalam IMK, kriteria yang dicadangkan ialah menggunakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 mata Holland yang terdiri daripada konstruk, realistik, investigatif dan juga konvensional dalam pemilihan murid masuk ke aliran STEM dan juga gabungan inventory kecerdasan pelbagai sebagai contoh logik matematik, naturalistik ataupun visual dan ruang. Dan data-data inventory ini sebenarnya
perlulah disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling selepas mereka membuat ujian ke atas murid-murid tingkatan 3 sesi 2020 dan dianalisis. Hasil analisis ini bolehlah dibawa dan digabung bersama untuk menjadi kriteria pemilihan murid aliran STEM dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Murid Tingkatan 4. Dan kriteria yang keempat ialah pertimbangan profesional. Pembincangan guru dan pentadbir melalui Jawatankuasa Pemilihan Murid Tingkatan 4 yang telah ditubuhkan oleh pihak sekolah perlulah membincangkan beberapa aspek termasuklah kemampuan murid untuk mengikuti aliran STEM ini, persetujuan waris dan juga jantina. Okey, jantina yang dimaksudkan ini ialah bilangan lelaki dan perempuan itu perlulah sekurang-kurangnya seimbang untuk mengikuti untuk mengikuti aliran pakej STEM ini agar tidak berlakunya jurang gender dalam pencapaian murid di dalam aliran STEM. Untuk maklumat rakan-rakan semua, ini hanyalah merupakan satu cadangan kriteria-kriteria yang difikirkan perlu dalam pemilihan murid masuk aliran STEM package A dan B tingkatan 4 bagi tahun 2021. Dan sekiranya pihak sekolah mempunyai cadangan kriteria-kriteria lain yang dianggap bersesuaian, adalah sangat dialu-alukan agar pemilihan murid masuk ke aliran STEM itu adalah lebih tepat berdasarkan potensi murid sekolah masing-masing. Okey, semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita semua dalam melaksanakan pemilihan murid masuk ke aliran pakej STEM bagi tahun 2021, dan sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Stay tuned with me. Bye.